Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini Cikgu akan sambung topik pembelajaran dalam bab 2, yaitu 2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia. Topik ini ada di dalam buku teks muka surat 26 dan 27. Diharapkan semasa Anda melihat video pengajaran ini, pastikan bahwa buku teks ada di hadapan Anda. Namun, apa yang Cikgu terangkan ini Cikgu ambil dari buku teks juga. So, diharapkan pelajar dapat paham dengan lebih lanjut. Cikgu akan coba untuk terangkan agar kamu boleh paham lah. Diharapkan kamu boleh paham lah lepas kamu lihat video ini. So, 2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia. Kita lihat pengenalan. Oke, kalau kamu nampak situ 2.3 dengan 2.4, tapi hari ini video ini adalah mengenai 2.3 sahaja, yaitu perkembangan nasionalisme di Asia. Oke, seperti mana yang Anda sudah belajar topik sebelum ini, yaitu perkembangan nasionalisme yang berlaku di Barat. So, topik hari ini adalah merupakan kesinambungan idea daripada nasionalisme yang berlaku di Barat. Oke. Yang mana dasar imperialisme Barat itu telah mencetuskan kebangkitan nasionalisme di India, di China, di Mesir, Empire Uthmaniyah, dan Jepun. Okay. Yang mana gerakan pembebasan ini kemudiannya berkembang sehingga ke Asia Tenggara. Tapi hari ini juga tidak akan sentuh mengenai Asia Tenggara, seperti Filipina, Burma ataupun Myanmar, Vietnam, dan Indonesia. Ada satu negara di Asia Tenggara yaitu Thailand. Perkembangan nasionalisme di Thailand ini berbeza dengan negara yang lain karena gerakan nasionalismenya lebih bersifat kepada menuntut pembaharuan dalam pentadbiran. Oke, yang mana mereka ini tidak dijajah. Oke, pentadbiran ke arah mengekalkan kedaulatan negara daripada ancaman imperialisme. Hari ini kita lihat satu persatu. Ini peta. Oke, dia gabungkan di sini nasionalisme di Asia dengan Asia Tenggara. Tapi hari ini kita lihat untuk Asia sahaja. Oke, untuk Asia sahaja. Kita lihat satu persatu. Kamu boleh nampak sini kan? India. Yang pertama nasionalisme di India. Oke. Nampak peta di situ. Oke, Cikgu ambil saja dari buku teks kamu sebab sangat panjang. Namun Cikgu coba untuk kasih ringkaskan dia mengikut pemahaman yang paling senang lah. Kalau kamu tidak ingat pun, yang penting kamu boleh lihat balik video ini supaya lama-lama kamu boleh ingatkan. Mari kita lihat bagaimana perkembangan nasionalisme di India. Nasionalisme di India ini merupakan reaksi penduduk ataupun rakyat yang ada di India terhadap imperialisme British. Maksudnya India ini juga dijajah oleh British, yang mana bermulanya kebangkitan rakyat tempatan dalam Dahagi India 1857. Yang nama dia Dahagi India lah, 1857. Dan kebangkitan Dahagi ini merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Oke, bagaimana corak nasionalisme yang berlaku di India? Kamu masih tahu kan nasionalisme itu semangat
cintakan negara sehingga mau membebaskan negara daripada penjajahan. Tapi pada awalnya mereka ini lebih kepada memberikan perhatian terhadap isu sosio agama. Oke. Yang mana kita tahu di India tuh Hindu lah agama yang paling terbesar. So, bagaimana mereka mencorakkan gerakan nasionalisme yang bercorak isu sosial agama ini? Mereka menubuhkan Brahmo Samaj. Aku harap kamu nampak situ. Brahmo Samaj dan Arya Samaj. Ini bukan nama orang, tapi ini adalah pertubuhan penting yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan, kesan daripada pengaruh budaya barat. Jadi maksudnya mereka mau pengaruh budaya barat itu tidak menular di kalangan rakyat. Oke, jadi mereka tubuhkan pertubuhan ini untuk menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Oke, pada penghujung abad ke-19, perkembangan pendidikan barat telah membawa kemunculan golongan intelektual yang memulakan gerakan nasionalisme yang lebih tersusun. Masa ini mereka tubuhkan pertubuhan politik untuk menyuarakan pandangan, contohnya seperti Kongres Kebangsaan India atau Indian National Congress, INC, yang telah dibentuk pada tahun 1885, dan Liga Muslim yang ditubuhkan pada tahun 1906. Oke, ini pada abad ke-19. Sehingga pada awal abad ke-20, mereka tiba-tiba muncul satu gerakan yang lebih bersifat keras, yang mana munculnya nasionalis yang bersikap radikal. Radikal ini macam mereka lakukan penentangan secara lebih agresif. Contohnya Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandra Pal. Mereka inilah yang telah menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. Itu pada abad ke-20. Jadi selepas Perang Dunia Pertama itu, INC yang tadi itu Kongres Kebangsaan India nih, mereka memperlihatkan dasar yang tidak bekerja sama dengan British, dan tindakan ini telah diterajui oleh Mahatma Gandhi. Kamu kenalkan Mahatma Gandhi, sangat populer. Yang menjadikan Satyagraha sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Oke. Apa itu Satyagraha? Satyagraha kamu boleh lihat dalam buku teks. Dalam buku teks muka surat 26 di bawah sekali. Maksudnya berpegang teguh kepada kebenaran, dan konsep ini menjadi asas perjuangan tanpa keganasan. Itu lepas Perang Dunia Pertama mereka tidak lagi bersifat radikal. Itu pegangan si Mahatma Gandhi. Dan selepas Perang Dunia Kedua, Kongres Kebangsaan India ni dan juga Liga Muslim telah membentuk jawatan kuasa khas untuk merangka rancangan pembahagian India, yaitu India dengan Pakistan. Dulu India dengan Pakistan itu sebenarnya satu saja. Jadi mereka membuat perancangan untuk memisahkan India dengan Pakistan. Pada 14 Ogos 1947, Pakistan diumumkan sebagai negara merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Governor General Pakistan. India pula mengisytiharkan kemerdekaan pada 15 Ogos tahun yang sama, yaitu 1947. Siapa Perdana Menteri pertama India? Jawaharlal Nehru. Inilah nama dia. So, itu ringkasan. Kalau kamu mau buat nota, kamu buat dia dalam peta alir, senang. Permulaan dia terhadap sosial agama. Lepas tu abad ke-19, abad ke-20, selepas Perang Dunia Pertama, dan
selepas Perang Dunia Kedua. Sampailah India merdeka. Oke, beginilah secara ringkas bagaimana nasionalisme yang berlaku di India. Oke? Kedua, nasionalisme di China. Oke, apa tujuan nasionalisme di China nih? Adakah mereka dijajah ataupun ada sesuatu yang membuatkan mereka ini mula bangkit? Sebenarnya nasionalisme di China ini tujuan mereka itu lebih kepada mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang Cina. Oke. Daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Oke, kita teruskan. Nasionalisme China bermula dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu, yaitu kerajaan Manchuria, yang dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Masa ini memanglah kalau China tuh kan dia punya pemerintahan dia guna dinasti. Oke. Dia guna dinasti. Jadi semasa pemerintahan dinasti Manchu tuh masyarakat Cina tuh hilang kepercayaan. Sebab dinasti Manchu ni gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Mereka sangat tidak sukalah masa pengaruh barat itu masuk di China. So, mereka menentang. Mereka menentang karena nasionalisme mereka itu lebih kepada bercorak anti barat. Anti barat tu maksudnya mereka tidak suka orang barat dan mereka mau menentang campur tangan kuasa barat di China. So, siapakah tokoh yang paling awal yang telah mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China ini ialah Dr. Sun Yat-sen. Oke. Yang mana Dr. Sun Yat-sen ini mengemukakan 3 prinsip rakyat. Oke. San Min Chu I sebagai ideologi perjuangan dia. Yaitu maksud dia nasionalisme, demokrasi, dan kebajikan sosial. Jadi prinsip inilah yang telah menjadi asas kepada gerakan revolusi China pada tahun 1911 yang berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu dan munculnya pemerintahan republik di China. So, itulah perkembangan nasionalisme yang berlaku di China. Dia lebih kepada tidak mau ada ancaman daripada kuasa barat. Mereka tidak mau ada penguasaan daripada kuasa barat dari segi politik dan ekonomi, dan mereka mau jatuhkan dinasti Manchu sebab dinasti Manchu itu tidak dapat halang kemasukan kuasa barat. Sebab nasionalisme mereka ini bercorak anti barat. Oke? Berjayalah diorang sampai mereka menubuhkan pemerintahan republik. Oke, harap-harap pelajar faham At least kamu paham sedikit. Oke, seterusnya nasionalisme Empire Uthmaniyah dan Mesir. Mereka ni berada di Asia Barat. Oke. Nasionalisme Empire Uthmaniyah dan Mesir ini lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialisme barat pada abad ke-19. Oke. Kesedaran tersebut telah mencetuskan gerakan pan-islamisme dan gerakan Islam. Islam. Oke, jadi maksudnya sini kan dorang punya nasionalisme ini untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan juga agama Islam. Mereka tidak mau ancaman daripada imperialisme barat. Jadi ada 2. Pan-islamisme dengan gerakan Islah. Kita lihat yang pertama dulu. Sebenarnya dia ada dalam buku teks kamu, muka surat 27. Gerakan Islah. Oke, nama dia gerakan Islah nih, dia merujuk kepada satu gerakan yang mana
mereka ingin memulihkan Islam. Okay. Siapa pelopor dia? Syed Jamal al-Din al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Oke. Kenapa mereka berlakunya imperialisme nih di Mesir? Sebab berlakunya pertembungan budaya antara Eropa dengan Amerika. Dan ini telah mengubah budaya dan tradisi kepercayaan masyarakat tempatan. Bertembung, maksudnya budaya itu bercampur-campur antara Eropa, Amerika dengan orang tempatan. Oke? Yang ada di Mesir. So, dalam gerakan Islam nih, diorang lebih kepada menyeru supaya umat-umat Islam haruslah berpegang pada ajaran Islam yang sebenar dan haruslah berpandukan kepada Al-Quran dan hadis, serta memperbaik kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Mereka tidak mau budaya Islam itu hilang. Oke? Sebab bercampur budaya diorang. So, gerakan Islam tuh lebih kepada yang gerakan macam inilah. Kalau gerakan pan-Islamisme pula, pada tahun 1883, si Syed tadi tuh dia tubuhkan kumpulan yang diberikan nama Al-Urwah Al-Wuthqa. Harap-harap betul lah. Maksudnya ikatan yang kuat. Oke, kenapa mereka tubuhkan kumpulan ini? Untuk memperkuatkan rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Oke, jadi diorang terbitkan diorang punya surat kabar, akbar diorang untuk menyebarkan ide diorang nih. Oke, nama akbar mereka itu ialah Al-Urwah dengan Al-Wuthqa. Aduh, sebutan pun susah. Oke. So, dalam diorang punya akbar tuh diorang mau menyeru lah semua umat Islam di seluruh dunia untuk bangkit menghalang peluasan kuasa barat. Pada tahun 1914, Empire Uthmaniyah mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas penjajah barat untuk bangkit berjuang bersama-sama dengan Empire Uthmaniyah. So, pemerintah Empire Uthmaniyah nih, Khalifah Abdul Hamid II telah menggerakkan idea pan-Islamisme nih dan telah mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia termasuklah tanah Melayu. Memang ada juga gerakan nih di tanah Melayu. Contohnya kebangkitan Tok Janggut yang menentang British di Kelantan pada tahun 1915. Oke? Itu nasionalisme Empire Uthmaniyah dan Mesir. Yang terakhir untuk di Asia, di Jepun. Oke, di Jepun ini perkembangan nasionalisme dia digerakkan oleh pemerintah Jepun karena disebabkan oleh kesadaran untuk mencapai kemajuan. Oke, bagi mengelakkan ancaman imperialisme Barat, mereka melakukan sesuatu untuk negara diorang supaya mereka mau memajukan negara diorang supaya mengelakkan daripada ancaman imperialisme Barat. Oke, sebab itu Jepun dia salah satu negara yang maju di dunia dan dia ada di Asia. Oke, Jepun tidak minta bantuan daripada negara lain, tapi mereka sendiri mencapai status negara maju tersebut. Dan masa itu Maharaja Mikado Meiji pada tahun 1868 dialah yang telah melancarkan gerakan pemulihan Jepun dengan menekankan pemodernan yang mengikut model Barat supaya Jepun dihormati oleh kuasa Barat. Mereka menggunakan prinsip dan semangat Bushido. Apa itu semangat Bushido? Sikap yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita, dan sedia berkorban demi melaksanakan tanggung jawab terhadap ketua dan negara. Mereka mengamalkan semangat ini ya, sebab orang Jepun ini sangat rajin. Mereka sangat berusaha agar cita-cita mereka nih dapat dicapai dan sanggup untuk berkorban terhadap negara. Oke, so ini mereka gunakan dan dipanggil sebagai era pemulihan Meiji. Yang mana pemulihan ini meliputi gerakan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan yang menjadikan Jepun muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang sangat kuat di Asia. Masa tua
pada awal abad ke-20. Nanti kamu akan belajar banyak lagi tentang negara Jepun. Namun begitu, desakan ekonomi dan nasionalisme yang melampau oleh golongan tentara menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialisme di barat. Daripada awal-awal mereka mau majukan negara diorang supaya tidak diancam barat, rupanya nanti disebabkan oleh desakan ekonomi dan terlampau tinggi semangat nasionalisme mereka, menjadikan Jepun ni jadi pula imperialisme. Dan kalau kamu lihat sejarah negara kita pernah dijajah oleh Jepun. Tapi itu nanti kita akan lihatlah. So ini adalah perkembangan nasionalisme yang berlaku di Jepun. So melihat kepada semua tadi, nasionalisme di India, di China, Uthmaniyah dan Mesir, dan yang terakhir Jepun, kesimpulannya di sini dalam buku teks menyatakan bahwa nasionalisme di Asia ini merupakan gerakan untuk menamatkan penjajahan kuasa asing dan menuntut perubahan politik. Itu tujuan mereka. Contohnya tadilah India, Mesir, dan China. Nasionalisme itu juga berlaku dalam bentuk gerakan pembaharuan dalam negara untuk kekalkan kedaulatan, seperti yang ada di Uthmaniyah dan juga di Jepun. So kita harus mengambil iktibar dan sentiasalah berwaspada terhadap anasir asing yang boleh menjejaskan kedaulatan bangsa dan negara. So itu ringkas apa yang cikgu akan ajar hari ini. Dalam klip inilah, dalam video ini semua mengenai 2.3 sahaja, yaitu perkembangan nasionalisme yang berlaku di Asia. So, terima kasih kerana Anda sudah menonton video pengajaran ini. Diharapkan pelajar dapat sedikit pemahaman dan ilmu apabila Anda sudah melihat klip video ini. So, terima kasih kerana Anda sudah meluangkan masa. Itu sahaja dari cikgu. Thank you.